Lah, jadi member FJ ni anak Tok Imam. Memang kemas lah, bukan kaling-kaling lah. Kalau nak tekak suara tu, dengar tu memang A lah. Dia pun azan. Bila dia azan, benda tu tak ada apa-apa, tak ada kesan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini merupakan malam raya yang kedua. Jadi di kesempatan ini, FJ ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha bagi yang melihat video FJ ini. Jadi pada malam ini, FJ nak buat satu video reaction lah berkaitan dengan satu kes yang baru yang viral, yang tular, iaitu berkaitan dengan kerasukan hingga panjat dinding lah. Okey, sekarang ni tanpa melengahkan masa lagi, cuba kita sama-sama melihat video tersebut. Okey, 1, 2, 3. Okey, video ni ada lagu. So AJ kalau benda ni berlaku copyright, AJ akan buang lah lagu dia. Okey, so korang tengok kat sini, teruk juga kerasukan yang berlaku. Okey, okey, itu saja. So video yang MJ tunjuk yang ini adalah video kerasukan yang telah diedit lah, dipotong-potong part by part. Dia sebenarnya ada banyak part, kemudian ada diletakkan lagu lah. Dan video ni tak panjang, dalam 18 saat sahaja. So kita ada lagi video yang FJ dah download sebenarnya, video panjang. Okay, tapi kita cuma lihat satu sajalah. Kita lihat satu saja. Okey, kita ambil satu lagi video yang sedikit panjang berkaitan dengan kerasukan ni, iaitu video dia panjat dinding lah. Okey, video orang yang sama tapi dia panjat dinding. Okey, 1, 2, 3. Okey, kalau kita tengok reaction dia sedang panjat dinding rumah kan. Okey. Okey, dia panjat dinding rumah. Alia Maisara. Gitu. Sembe. Tak apa sepupu dia ada tidak ke? Okey, dia melekat lah kat tepi dinding. Oh, tu adik. Pegang adik. Oh, tu lembab ya. Pegang adik. Adik no. Okey, AJ terpaksa kaburkan video ni sebab dia AJ nak jaga dia punya aurat. Kau tidak mampu aku duduk rumah tu. Sungguh bawa naik. Dia nak panjat balik. Ada sepak sepupu dia. Okey. Baca lah. Okey, dia menjerit. Okey. Mata dia terbeliak. Mata dia terbeliak. Okey, habis. Okey, baik, seperti yang kita sedia nampak tadi berkaitan dengan video tersebut ialah video kerasukan seorang perempuan, di mana video ini sebenarnya telah tular sekarang di media sosial, dikongsikan oleh ibu beliau di laman web TikTok, di Facebook dan sebagainya. Jadi FJ pun dah tengok dalam laman web Facebook. FJ dah download sesetengah video daripadanya, video yang ori daripada ibu kepada perempuan yang kena rasuk ni lah, di mana beliau meminta bantuan siapa-siapa yang boleh memberikan bantuan terhadap anak dia lah. So kalau kita tengok keadaan ini memang sangat teruk, sangat worse. Dan FJ pada asalnya ialah pada beberapa hari yang lepas FJ tertengok video ni sebenarnya. FJ waktu tu tengah scroll nak tidur dan sebagainya. FJ terlihat, bila FJ terlihat video ni, apa yang FJ perasan, FJ rasa meremang secara tiba-tiba, dan FJ rasa ada sesuatu dalam video ni lah. Jadi kalau korang tanya adakah video ni ori tak ori, dia sebenarnya dia punya situasi ni adalah real lah. Cumanya kat sini FJ harap kita cepat lah dapat menyelesaikan masalah ni, supaya perempuan yang dalam video yang kena rasuk ni, beliau tidak menderita lah. Sebab kalau korang nak tahu tentang apa rasa kena rasuk, korang boleh layan video FJ dah upload. Member pernah kongsikan dulu video apa yang dia rasa ketika dia rasuk lah.
So sebenarnya memang sangat-sangat teruk dan tak best lah apa benda yang dikongsikan oleh beliau itu. Kemudian apabila kita melihat video ni, bila berlaku macam ni lah, contoh berlaku perkara kerasukan dan sebagainya kan, perkara pertama yang kita perlu buat ialah kita kena tahu dulu dari mana dia datang. Kebiasaannya benda-benda macam ni, kalau sihir ianya dihantar lah, ataupun kadang-kadang benda ni datang daripada saka yang ditinggalkan kan. Kita cari dulu dia punya punca tu datang daripada mana. Adakah kerana sihir yang dibuat, adakah kerana datang daripada keturunan iaitu saka dan sebagainya. So kena detect dululah benda tu. Kalau boleh berdialog dengan benda ni, berdialog lah dulu. Tapi kalau kita tak mahir, kita cuba elakkan lah. Kemudian kita nak tahu sama ada powerful atau tak powerful benda ni. Okay, ini FJ punya penilaian lah. FJ tak kata benda ni ada dalam Quran hadis. Jangan orang tanya pula, mana Quran hadis mana? Tak ada pun benda ni dibincangkan dalam kitab-kitab. Tak ada. Ini adalah berdasarkan pengalaman FJ yang FJ kongsikan, sama ada boleh jadi ianya betul ataupun ianya salah. Pertama sekali nak tahu kekuatan benda ni, kalau kita boleh bersembang lah dengan dia, kita tanya bab umur. Okay, bab umur dia, berapa umur dia. Selalu FJ kalau benda-benda merasuk ni, FJ akan tanya, hang ni berapa dah lama, dia dah hidup berapa lama dah kat dunia ni. FJ akan tanya macam tu supaya daripada umur itu kita boleh nilai dia punya kekuatan dia lah kan. Ada kalau macam contoh kalau dia kata aku jin umur 100 tahun. Kalau dia cakap 100 tahun dekat AJ gelakkannya lah kan. Kalau dia kata 100 tahun dia, sebab AJ tahu dia punya umur dia tu sama ada dia ni muda lagi ke, tua lagi ke, dah tahap matang ke, dah tahap tua ke. So bila dia lagi berumur, lagi banyak umur dia, kebiasaannya benda ni lagi sakti lah orang kata kan, lagi sakti. Itu penilaian FJ tak semestinya betul, sebab kita tak tahu jin ni cakap bohong ke cakap betul. Kalau dia cakap betul apa yang dia ngakui umur dia tu, so bersesuaian lah dengan apa yang FJ cakap tadi. Tapi kalau dia tipu, kita pun tak tahu. Jadi tang umur ni dia boleh tipu kita. Jadi jangan kata bab umur ni, tapi dari situ kita boleh tahu sebenarnya dia ni kekuatan dia bagaimana. Okay, dan selalunya bila kes kerasukan yang macam ni, yang awal-awal ni, dia selalunya dihantar, dan jin yang berasuk dia ni ataupun jin jahat yang merasuk dia ni yang bukannya terlalu kuat sangat lah kebiasaannya. Okay, kebiasaannya dia tak kuat sangat. Selalunya ianya jin suruhan, di mana kalau diorang tak buat, diorang pun kena seksa dengan ada lagi pangkat-pangkat yang tinggi lah. Jadi kita kena tahu, kita kena nilai benda tu supaya kita senang, kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Okay? So kalau korang tanyalah pengalaman FJ tak tahulah FJ berhadapan dengan yang macam mana punya hebat ke apa ke, tapi bila sampai satu tahap, dia boleh ikut baca ayat Quran yang FJ baca. Sampai tahap macam tu. Ada yang satu tahap bila kita baca ayat Quran, dia boleh gelakkan. Itu sama ada satu terjadi kerana kita tak kemas lah. AJ kalau benda-benda ni terjadi, AJ rasa AJ tak kemas. Maksudnya mungkin kurang amalan. Sama ada pada hari itu ke, pada sebelum ni ke, ada kesalahan ke. Mungkin kerana kurang amalan yang AJ amalkan. Itu satu. Kemudian kadang-kadang sebab dia ni memang dia punya level lain. Okay, dia punya level lain. So bila level lain ni kena tengok juga kalau boleh kategorikan dia. Okay, kategorikan ni maksudnya tengok dia ni jin ke, jin Islam ke, dia syaitan ke, dia jin jantan betina ke, dia munafik ke, dia iblis. Okay, kalau iblis dia punya kaedah method dia lain. Yang ini FJ punya cara kaedah lah. Kalau dia syaitan, dia punya bacaan dia lain. Kalau dia jin Islam tapi dia mengasuk, yang ini kebiasaannya tak terkesan dengan apa yang kita baca. Kadang-kadang yang silap, dia boleh ikut ayat kursi kita baca tu, dia boleh ikut selamba je. Dekat sini kita kena deal dengan dia supaya jangan buat macam tu. Kemudian kita kena ada ayat-ayat lain lah, ayat-ayat tentang dosa dan sebagainya, balasan orang yang syurga, neraka dan sebagainya. Kita sebab tu kena tahu apa yang kita baca tu supaya kita boleh deal dengan dia untuk keluarkan. Jadi firstly kena tahu benda ni. Dan kalau tengok penilaian NJ ni lah yang datang kepada perempuan ni, ini penilaian saja belum tentu betul. Ianya adalah yang suruhan. Okay, yang suruhan. Kalau orang perawat, mungkin ketika rawatan perempuan ni, dia boleh panggil ketua. Kalau yang suruhan dia ni dikalahkan, dia akan datang lagi yang kuat lah. End up
cara dia, memang kaedah method dia kena lawan lah, kena lawan. Okay? Kena lawan. Maksudnya kena kalahkan dia punya jin yang dihantar, ataupun FJ tak pastilah ni sama ada sihir ataupun dia sama ada saka. Kita tak dapat nilai lah sebab video ni pendek sangat. Satu lagi AJ pun tak tahu apa yang dibicarakan dan sebagainya. Kita nampak dia jerit dan sebagainya lah. Kita tak tahu A sampai Z. Jadi kita tak boleh nilai. Cumanya AJ kongsikan pengalaman AJ ni serba sedikit supaya bila korang berhadapan dengan situasi yang macam ni, kita kena tahulah kaedah dia. Okay? Firstly, bila baca sebenarnya kena tahu maksud ayat yang kita baca. Okay? AJ pernah waktu awal-awal tak ada pengalaman berhadapan dengan situasi macam ni, baca ayat kursi, azan dan sebagainya kan, tak jalan. Bukan sebab tak jalan tu sebab ayat tu tak berkesan, tidak lah. Kita pun sedar diri bahawa kita ni mungkin banyak kekurangan dan sebagainya. Sebab kita pun tak tahu apa maksud ayat yang kita baca, kita pun main baca je kan. Bila kita baca pula benda tu gelak. Korang bayangkan, korang baca ayat kursi, benda tu gelakkan apa yang korang baca sampai habis. So korang tak rasa macam goyang ke waktu tu? Kita rasa betul ke ni kan, aku baca ni kenapa tak berkesan, dia ni kuat sangat. Dia akan main emosi dia macam tu. Tapi apa yang dia belajar sebenarnya, bila dia gelak tu dia sakit. Okay? Korang jangan rasa dia gelak tu dia berjaya menghalang korang daripada baca ayat-ayat tu kan. Dia memang nak goyangkan kita punya prinsip dan pendirian tu supaya kita ni was-was dengan apa yang kita baca. Sedangkan kita baca tu betul tapi dia gelak. Dia tahan kesakitan dia gelak. So lagi dia sakit, lagi dia gelak. Dia tak macam kita. Kalau kita sakit, kita jerit, kita kesakitan. Bila level tinggi punya jin yang merasuk ni, kita baca dia lagi gelak. Sampai satu tahap dia memang dah tahap tak boleh belah pun dia akan gelak. Sampai dia tahap nak mati ke sakaratul, sampai macam nak matilah dia pun, dia akan gelak sampai hujung. Dekat situlah baru kita kena uji kita punya tahap tu. Kalau orang tak biasa berhadapan situasi macam ni, dia akan berhentilah baca. FJ pada awal-awal dulu macam tu lah. Ada member FJ pun ada cerita juga pengalaman dia. Waktu dia mengajar kat Sabah kan, dia kata ada member dia kerasukan. Lepas tu disuruh azan waktu tu dalam trak apa dia sebut, trak polis ke apa dah, dia suruh azan lah. Jadi member FJ ni anak tok imam, memang kemas lah, bukan kaling-kaling lah. Kalau nak tekak suara tu, dengar tu memang A lah. Dia pun azan. Bila dia azan, benda tu tak ada apa-apa, tak ada kesan. Dia azan 2 kali 3 kali azan pun benda tu tak kesan. Okay? Sampai dah waktu tu dah waktu asar ke waktu maghrib lah, dia kata tiba-tiba ada azan daripada surau tu pun, masjid tu dekat kawasan yang dia dah berhenti tu. Bila azan datang daripada surau tu, benda tu menjerit terus keluar. Waktu tu dia kata mungkin aku ni tak kemas lah kan. Sebab tu benda-benda macam ni kena sabar lah. Okay? Banyak lah benda ni tak semestinya betul. Apa yang dia cakap ni tak semestinya betul lah. Sebab sebab tu AJ cakap isu kerasukan ni AJ paling tak suka untuk bincangkan secara umum macam ni lah. Sebab dia lain-lain situasi. Okay? Dia lain-lain situasi, pengalaman orang lain, cara rawatan lain dan sebagainya. So pertama sekali, kalau boleh cari rawatan yang menggunakan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW lah, iaitu ayat Quran, doa dan sebagainya. Okay? Itu yang terbaik, the best. Kalau dapat gunakan yang tu, insyaAllah kita rasa selamat lah. Yang lain okay, no problem. Cumanya AJ tak pasti tentang boleh tak boleh. Okay? Macam dulu ada kaedah mediator. Okay? Kaedah mediator ni kaedah menggunakan dia macam ada pembantu dia ni macam badan dah boleh masuk keluar masuk lah, benda macam ni kan. So dia panggil, datang kepada dia punya kawal tu atau orang yang kena ngasuk tu. Lepas tu dia berdialog lah dengan benda tu. Dia tanya siapa, dia deal. Okay? Sama ada kalau dia boleh dakwah, dia dakwah, ataupun tak boleh. Kalau tak boleh dakwah, dia akan deal lah dengan benda tu, dia akan lawan dan sebagainya. Seperti yang korang nampak dalam video Ustaz Syafiq kan, kalau tak silap Ustaz Syafiq yang waktu rawat Prince Smith tu. Tapi bila FJ baca balik tentang kaedah tu, di Bayan Linas kalau tak silap, keluaran daripada mufti wilayah keluar hukum bahawa mediator tu tak boleh diamalkan. Dia haram kalau tak silap, jatuh hukum haram. So waktu dulu AJ tak tahu, AJ ingatkan benda tu boleh je, tak ada masalah pun. Sebab bila kita berdialog dengan jin dan sebagainya, bukannya kita nak akidah kita nak lari ke apa kan, kita nak bercakap dengan dia sama ada nak deal lah. Tapi metod guna mediator tu sebenarnya tak boleh, diharamkan. So adalah dia punya penjelasan hadis dan sebagainya yang menerangkan bahawa perbuatan itu tak boleh. Jadi FJ pun ambil pendekatan untuk guna kat metod yang tu lah. So FJ tinggalkan lah untuk berdialog. So sekarang ni kalau ada benda yang nak berdialog ke apa ke, FJ akan bagi kata 2 pada dia lah. Sama dia nak masuk Islam ataupun nak keluar je. AJ tak akan cakap banyak, tak akan tanya banyak-banyak lah ni daripada mana, apa acap di mana apa semua. Dulu masa member kena kasut, sampai ke acap-acap dia cerita acap tu ada kat mana, kenapa berlaku macam tu. Tapi apa metod yang AJ buat,
FJ tak siap, FJ tak sebarkan benda tu. Dia siap cakap suruh sampaikan kepada keluarga Acap. Yang waktu member kena rasuk, Jin tu suruh cakap sampaikan kepada keluarga Acap macam ni. FJ tolak semua sekali. FJ tak sampaikan pun. Sebab bila once keluar daripada mulut Jin yang kau merasuk orang, lepas tu kau beritahu sesuatu, AJ tak percaya lah. Sebab tu bila mufti wilayah keluarkan hukum tu, diorang dah berbincang sebagainya, ada kebaikan dia. Okay, so panjang juga video ni, ini pembincangan ringkas je. FJ pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya kan tentang video kerasukan ni, sebab macam FJ cakap lah, FJ tak berminat untuk berbicara tentang hal ini. Jadi FJ harap video ni mungkin tak menarik untuk ditengok. Kita layan video reaction pada masa akan datang lah. Okay, video reaction akan datang, dia tak tahu lagi video apa. Yang video kerasukan ni FJ tak nak bincang panjang lah. Sekian sampai di sini saja video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video react yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.